Usul apa? Hadis. Kita hadis. Bab kita ke majlis dengan sama-sama membaca kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi rizwan syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, takut oleh kamu akan bala bencana yang akan terjadi, ia akan bukan sahaja terkena kepada orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, akan tetapi kena kepada semua orang. Wa'lamu, dan ketahuimu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha keras balasan siksaan azabnya. Alhamdulillah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai akan dirinya sendiri. Alhamdulillah. Ya rahmati tuan-tuan imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, Tuan Siap, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa, sidang jemaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama untuk kita sambung hadis. Hadis apa kan? 102 dah. Tajuknya An Abi Abdullah. Baik, An Abi Abdullah An Abi Hurairah. Al-mu'min qawi. Betul? Mukmin yang kuat. Betul tak? Al-mu'min qawi khairun ahabbu ila Allah min mu'min dhaif. Betul tak? Ha? Al-mu'min qawi lah. Baik, insya-Allah kita lihat hadis masih lagi dalam bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Jalan tak? Jalan. Nampak apa? Penuh? Tak? Ada? Kau tak nampak? Nampak? Baik. InsyaAllah kita lihat hadis yang ke-102. Tapi dalam kitab Arab ni kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin ini, hadis yang ke-100 sebenarnya.
Baik, hadis ini terima daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Al-mu'min qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'min dhaif. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Wala ta'jas. Wa inna asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarullah. Qul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Wa inna law taftahu amal syaitan. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Baik. Hari ini tuan-tuan, hadis terima daripada Abu Hurairah. Qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'min qawi, mukmin yang kuat, khairan terlebih baik, wa habbu ilallah, dan terlebih kasih kepada Allah Subhanahu wa taala minal mu'min dhaif, daripada mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah. Okey. Nabi kata orang yang mukmin yang kuat, khairun terlebih baik, wa habbu ilallah, dan terlebih dikasihi kepada Allah Taala minal mu'min dhaif, daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Kemudian masing-masing mempunyai kebaikan. Wa fi kullin khairin, dan sabit pada setiap itu ada kebaikan. Sama ada mukmin yang qawi atau mukmin yang lemah, masing-masing sebenarnya ada kebaikan. Kemudian ihris ala ma yanfa'uka. Oleh itu bersungguh-sungguhlah kamu mengerjakan sesuatu yang berguna. Ma yanfa'uka, suatu benda yang bermanfaat pada kau. Ihris, bersegera, bercepat-cepat ataupun berlumba-lumba lah, ala ma yanfa'uka, di atas suatu benda yang boleh bermanfaat atas diri kita sama ada dunia dan akhirat. Wasta'in billah, dan kemudian mintalah bantuan dan juga perlindungan kepada Allah Ta'ala. Wala ta'jas, dan janganlah kamu merasa lemah, yakni berputus harapan atau merasa hampa di atas sesuatu yang telah pun ditentukan Allah Ta'ala atas diri kita. Wa inna sabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza. Jadi kalau ditimpa akan kamu oleh sesuatu, kata Nabi, fala taqul, maka janganlah kamu kata law anni fa'altu, jikalau aku lakukan kaza wa kaza, demikian nescaya dia akan jadilah demikian. Andainya aku berbuat demikian, tentu jadi begini-beginilah ataupun begitu. Jangan kita cakap macam tu. Lau anni fa'altu kana kaza wa kaza, maka janganlah kau kata jikalau aku melakukan demikian, nescaya dia akan jadi demikian. Kita jangan cakap macam itulah. Habis kita nak cakap macam mana? Walakin, akan tetapi, kul, kata olehmu, qadarullah, qadar Allah Ta'ala ataupun takdir Allah Ta'ala, wa ma syaa fa'ala, dan barang yang Allah Ta'ala berkehendak nescaya dia akan melakukannya. Wa inna law taftahu amal syaitan, sesungguhnya perkataan andainya itu, perkataan law tu, wa inna law, sesungguhnya perkataan law, jikalau ataupun andainya, hanya membukakan jalan bagi syaitan untuk berbuat sesuatu terhadap diri kita, membisikkan sesuatu terhadap kita supaya kita ni terpesonglah daripada akidah yang sepatutnya. Faham kan di sini? Lebih kurang kita faham lah macam tu. Dalam hadis ini tuan yang sebut pada kita ada beberapa perkara lah. Pertama, mukmin yang kuat terlebih kasih, terlebih Allah Ta'ala cintai daripada mukmin yang lemah. Cuma kuat lemah ni ada pelbagai tafsiran lah. Kuat ni ada juga orang kuat bab ibadah, ada juga orang kuat bab dunia. So macam mana?
Kuat dalam bab ibadah ke kuat dalam bab dunia, ataupun kuat dalam membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sudah tentu yang kita boleh faham makna kuat tu kuat dalam ibadah kepada Allah, kuat dalam mempertahankan akidah, kuat dalam orang kata membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, kuat bekerja, kan? Untuk mendapat kemenangan Islam dan sebagainya. Itu kemungkinan besar maksud daripada hadis inilah. Mukmin yang qawi, mukmin yang kuat dan lebih dikasihi dan terlebih dicintai oleh Allah Taala daripada mukmin yang lemah. Macam itulah. Baik, kita lihat dalam tafsiran ini dalam Nuzhatul Muttaqin, dia kata qawi. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, makna qawi itu ialah qawi badan wan nafsi, kuat badan dan juga diri. Kuat badan dan juga diri. Kemudian apa lagi? Kuat dalam mengerjakan ibadah, wazaif ibadah binal haji was saum wal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Okey. Kemudian lagi benda-benda yang sepatutnya adalah contohnya dalam bab-bab ibadah ni seperti mengerjakan haji, mengerjakan puasa, amal ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Kemudian wa fi kulli khairin, dan sabit pada keduanya itu ada kebaikan. Apa maksud ada kebaikan sabit pada kedua tadi? Wa fi kullin khairin, pada setiap keduanya mukmin yang kuat, mukmin yang lemah tu kata Rasulullah ada kebaikan. Apa maksud ada kebaikannya? Istiraquhuma li asli iman, kerana berkongsi keduanya itu dengan asal iman. Mana keduanya itu ada iman. Mukmin yang kuat ke mukmin tak kuat tetap ada beriman lah, ada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam konteks dia ni kuat ibadah, ni tak kuat ibadah. Ini iman dia tipis, ni imannya kuat, mantap dan sebagainya. So mana setiapnya sama ada mukmin yang kuat, mukmin yang lemah pun tetap ada yang nilainya lah sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan arti kata mukmin. Tapi kalau tidak dikaitkan dengan mukmin, dia kata manusia saja. Kalau Rasulullah kata manusia yang kuat lebih dikasihi, lebih dicintai Allah Ta'ala daripada manusia yang lemah. Itu lain. Ni manusia ni umum, sama ada beriman ke tak beriman. Sekarang ni dia sebut, Nabi kata al-mu'min qawi, ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Mana dua-duanya iman, dua-duanya ada iman kepada Allah Ta'ala. Cuma dalam konteks dia ni mungkin iman dia kuat, ni tak kuat, ni mantap, ni tak mantap, kan? Ini orang kata alah, digoda sikit kan dah tergoda, ditawarkan dengan sesuatu jawatan, pangkat, kedudukan dan sebagainya, dah lemah iman dia lah. Dia terus terjumus dalam dosa dan juga maksiat. Kalau yang ini, apa saja yang ditawar kepada dia, kau tak tahu je, maknanya dia tidak akan terpengaruh lah dengan perkara-perkara dalam bab keduniaan ini. Masya-Allah, tuan-tuan. Kemudian Nabi kata la ta'jas la tufarritu fi talabi ma yanfa'uka. Okay? Maksudnya la ta'jas tadi maksudnya taklah selalu meminta pertolongan. Kemudian jangan kamu merasa putus asa, maksudnya jangan kamu merasa putus asa di atas sesuatu yang telah ditentukan terhadap diri kita. Mana kalau ditentu pada kita ni dalam keadaan orang kata miskin, dalam keadaan lemah dan sebagainya, so jangan kita cepatlah, mana kena usaha lah. Kalau miskin kena usaha lah untuk jadi orang kaya. Kalau lemah berusaha lah untuk jadi sihat. Bersenam lah. Ini tak ada bersenam, betul tak? Pergi mana-mana pun naik motor, naik kereta, jalan kaki berapa langkah kan dah hongeh, dah tak larat, betul tak? Jadi kena usaha lah, semangat kan, kata sihat badan tu. Memanglah orang kata ketentuan hidup mati tu, ajal tu memanglah kepada Allah Ta'ala. Memanglah. Malahan orang sihat pun kadang-kadang tengah bersenam ke mati, memanglah, betul tak? Orang tengah angkat berat pun kadang tiba-tiba tengah mati. Sepak bola tengah padang tiba-tiba mati.
Itu memanglah takdir Allah Ta'ala mati. Tapi dalam konteks bab dunia ni kena usaha lah untuk sihat. Kena bersenam, naik tangga, turun tangga, betul tak? Ni 2-3 tangga dah dah sompot situ. Itu belum 10 tangga lagi. Baik, boleh kan? Baik. Baik, apakah faedah daripada hadis ini? Dia kata, kemudian disambung dalam hadis tadi, wa inna sabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza. Dan kalau ditimpa akan dikau oleh sesuatu, maka janganlah kau kata jikalau aku melakukan demikian nescaya dia tak akan jadi demikian. Kalau aku tak buat ni tentu aku tak kena. Kita tak boleh cakap macam tu. Kita buat ke tak buat, kalau Allah Ta'ala dah takdirkan berlaku juga. Kalau Allah Ta'ala takdirkan meninggal ya. Kadang-kadang ramai juga orang yang meninggal dalam keadaan muda, keadaan sihat, tiba-tiba mati. Tiba jantung, serang jantung. Sihat sebelum ni. Senam sana, senam sini. Game sana, game sini. Bola sana, bola sini. Pantang ada tournament bola, dia pergi masuk. Betul tak? Tiba-tiba kita dengar, dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dia mana hati dia? Muda lagi budak tu. Betul tak? Berapa anak tu? Seorang-seorang anak. Seorang anak dah mati dah. Ya ke? Nampak tak? Macam tu. Tak boleh kita nak elak macam tu. Baik. Apakah faedah daripada hadis tadi? Inna quwwah wa dha'if innama huwa bin nisbati lil mujahatin nafsi wal muhafaza ala ta'ah wa fa'ala ma yanfa'un nas wa dafa'u syarr anhum. Yajibu 'ala al-insan ay yakhrisu 'ala ma fihi naf'ahu min amriddin wa dunya bihaisu yasunu dinahu wa iyalahu wa karamahu al-akhlaq wa yasta'ina 'ala zalika billahi ta'ala fa inna min 'anillahi ta'ala ayun wa fil hadis irsyadu ila dawai inda wuqu'il maqdur wa zalika bit taslim li amri ta'ala wa ridha bi qada'i wa qadarihi. Sesungguhnya kekuatan dan kelemahan, kata musannaf, sesungguhnya kekuatan dan kelemahan hanya saja ianya dengan nisbah bagi mujahadatun nafsi, bagi mujahadah diri, wa muhafazah ala lisan wal muhafazah ala ta'ah, dan melihara diri daripada melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, wa fa'ala ma yafa'un nas, dan melakukan satu benda yang boleh bermanfaat pada manusia dan menolak mudarat daripada mereka itu. Okey. Jadi kuat dan lemah ini kan hanya saja dengan nisbah bagi mujahadatun nafsi, bagi bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu, dan muhafazah dan memelihara diri daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kuat dan lemah. Kuat dan lemah tadilah dalam konteks mujahadah diri, bersungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dan melakukan apa saja benda yang boleh bermanfaat kepada manusia dan menolak kemudarat. Okay? Kemudian wajiblah di atas manusia itu bahawa berlumba-lumba atas barang yang adalah ia padanya manfaat daripada urusan dunia dan juga urusan agama, dengan sekira-kira memelihara agamanya dan keluarganya dan juga kemuliaan akhlak dia. Wajib, kata maksud wajib atas manusia itu berlumba-lumba lah untuk melakukan apa saja benda-benda yang boleh bermanfaat kepada diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat dan sebagainya, sama ada dalam bab dunia atau akhirat. Bihaisu yasunu dinau, sehingga dan dengan sekira-kira agama dia terpelihara, keluarga pun terpelihara dan juga akhlak juga terpelihara. Kemudian minta bantuan kepada Allah Ta'ala, wa ayasta'ina ala zalika billah. Kemudian dalam bab konteks buat taat tadi, tolong manusia tadi, minta bantuan pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka fa inna man anahu Allah ayun. Barang siapa yang minta bantuan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan u'inahu. U'ina mana Allah Ta'ala akan bantu dia lah lakukan ketaatan tadi. Cuma satu lagi tadi tentang qada tadi, tentang bab qada tadi, maknanya kan kita tak boleh cakap kalau aku buat macam ni tentu aku tak kena. Kalau aku tak buat macam ni tentu aku tak. Tapi kita nak cakap macam mana?
qadar Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala kena, dia boleh buat. Macam tu. Qadar Allah wa ma syaa fa'ala. Qadar Allah Ta'ala, qadar dia berlaku begitu, kan? Kalau Allah Ta'ala berkehendak berlaku, dia berlaku. Kalau Allah Ta'ala berkehendak tak nak berlaku pun, tak nak berlaku. Fa inna law taftah amal syaitan, kerana sesungguhnya perkataan lau ini, seandainya ataupun jikalau ini membuka kepada syaitan, untuk dia membisikkan sesuatu pada kita. Lau ni taftahu amal syaitan, dia membuka bagi kita akan bisikan ataupun amalan syaitan terhadap diri kita. Faham tuan-tuan? Baik. Keterangan hadis, masuk mukmin ini ialah kuat jiwa dan tubuh badan, memiliki keazaman kuat untuk melaksanakan ibadah, termasuk amal ma'ruf nahi munkar, dan mukmin lemah ialah sebaliknya. Kedua, kemudian kedua-duanya mempunyai kebaikan kerana memiliki iman. Betul lah dalam syarahnya, dalam jawi ini. Kemudian membuka jalan bagi syaitan, memberi peluang bagi syaitan, menimbulkan was-was yang membawa kepada kerugian. Kalau kita cakapkan benda tadi lah, macam tu. Sebabnya kita jangan lazimkan perkataan seandainya kalau aku macam ni, kalau aku buat macam ni tak akan berlaku, kalau aku mengelak tak akan aku mati. Betul-betul tu. Nasib baik, kan? Ataupun nasib baik, biasalah istilah kita, nasib baik. Okay? Baik, pada hadis, seorang Muslim hendaklah memberi tumpuan kepada apa yang memberi manfaat dalam urusan agama dan dunia dan akhirat, dan hendaklah dia memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala untuk itu, kerana siapa yang diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala, maka dialah yang akan mendapat pertolongan. Yang kedua, hadis ini juga memberi tunjuk ajar kepada orang beriman tentang apa yang akan dilakukan apabila ditimpa perkara yang tidak diingini, iaitu dengan berserah kepada kehendak dan juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kata inilah ketentuan Allah. Habis kalau insiden apa, itu hanya musabab je, sebab musabab pada kematian insiden. Sebab musabab pada kematian contohnya jatuh, kan? Sebab musabab pada kematian jantung. Betul tak? Itu kita tahu dah kan? Sebab musabab kematian lemas kan? Ataupun terbakar, maka dia pun mati. Macam tu. Kemudian, dan tidak menolong dan tidak menoleh berpaling ke belakang, kerana ianya hanya menimbulkan penyesalan yang tidak berfaedah dan merugikan. Yang ketiga, seorang ada kenaki berjuang untuk meningkatkan keimanan. Hawa nafsu seorang tidak dapat diatasi kecuali dengan iman yang kuat. Macam tu. Mana setiap orang tu kena lazimkan tingkatkan iman selalulah. Perbarui iman, jadidu imanakum, perbarui iman dengan biqauli la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbarui iman selalu. Bergaul dengan orang soleh, jangan bergaul dengan orang yang tak soleh. Bergaul dengan orang yang ahli maksiat, orang yang tak sembahyang, orang tak puasa, itu suka bergaul gitu. Kita pun jadi macam itulah. Cuba bergaul dengan orang soleh, orang taat pada Allah, kan? Orang kaki masjid, kaki surau, kaki mengaji, itu tak? Orang yang akhlak-akhlak yang bagus-bagus, betul tak? Orang macam itulah kita bergaul. Ini bergaul dengan orang tahu benda tak? Kaki minum, kaki nombor, betul tak? Kaki perempuan, semua kaki lah. Kaki itu, kaki ni, macam-macam kaki lah dalam dunia ni. Suka bergaul dengan kaki macam tu, banyak kaki. Maknanya kakinya tu tak pernah sunyi pada benda, buat benda tak elok, kan? Pergi masjid, kaki juga, kaki masjid. Pergi ke surau, kaki surau, kan? Suka mengaji, kaki mengaji. Kau ke mana? Pergi ngaji. Memanglah kau kaki mengaji. Tahu tak? So kaki ni pun berbagai tafsiran pada kaki ni. Kaki ayam, tu kaki ayam tu kan, suka berjalan tanpa kasut, kaki ayam. Kaki bodek pun ada juga. Kaki bodek, kaki botol, kaki tipu, semua kaki tu. Jadi penggunaan kaki ni kan memang dah rumlah lah guna kaki ni. Biasa guna kaki ni untuk orang yang biasanya dia lazim buat benda tu.
dia lazim dan suka buat benda tu, itu sebabnya dinamakan sebagai kaki. Perumpamaan dia ni kaki masjid, kaki luar, kaki luar, semua kaki lah. Kaki menyuluh. Tahu tak kaki menyuluh? Ke mana ni menyuluh? Jomlah cik pelanduk. Pijang kau kena dapat kau. Nasib baik. Kau tak jumpa rimau asyik lah. Kau dapat jumpa rimau. Kaki menyuluh, kaki ikan, semua kaki. Baik, kemudian yang kelima, Islam juga Islam menggalakkan umatnya mengerjakan sesuatu yang bermanfaat sama ada dunia dan akhirat. Malah Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uka linnas, anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia itu orang yang banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Seburuk-buruk manusia itu orang yang banyak menyusahkan orang lain. Tak? Dalam hadis tu Nabi hanya sebut khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang banyak memberi manfaat kepada manusia. Nabi tak sebut pun hadis yang sebalik itu, tapi kita sambung manusia, apa fahamlah. Seburuk manusia orang yang banyak menyusahkan manusia lain. Betul tak? Dan akhirat besok akan ada, kata Rasulullah, orang yang muflis. Orang yang flis, orang yang fakir miskin di akhirat besok. Di mana orang-orang yang suka buat benda tak elok, kan, maknanya tangannya tak pernah sunyi daripada buat benda tak elok, menyakitkan hati orang, lidah menyakitkan hati orang dan sebagainya. Jadi akhirat besok segala amalan-amalan kebaikannya ini buat dibagi kepada orang yang dibuli tu. Siapa orang yang dibuli tu? Siapa orang yang zalim tadi? Siapa orang yang dimaki hamun tu? Siapa orang yang difitnah tu sebagainya, kan? Nabi kata segala kebaikan orang yang buat fitnah tu akan diberikan kepada orang yang kena fitnah. Kemudian segala keburukan-keburukan orang tu dia pula ambil pula. Segala dosa-dosa orang yang dia dah fitnah tadi berpindah pula kepada orang yang fitnah itu. Tu yang jadi akan ada nanti akhirat, orang yang muflis, fakir miskin akhirat. Tapi kata bukan mana muflis itu muflis tidak ada la dinar wala dirham, tak ada duit, tak ada dirham. Maksudnya muflis itu maknanya tangannya tak pernah sunyi buat benda tak elok, kan? Mulutnya, kaki dia, kaki suka sepak binatang, kan? Kaki pantang jumpa kucing terkajang, panjang jumpa kucing sepak, semua, sebabnya Rasulullah SAW, kan, ada seorang perempuan yang mana perempuan tadi masuk neraka dengan sebab dia mengurung seekor kucing. Tahu kan dengan macam tu? Seorang perempuan, kan, dia masuk neraka sebabkan mengurung seekor kucing. Kemudian kucing tu tak dimakan, tak bagi makan. Lepas tu kucing tu mati, tak bagi makan. Dan manusia juga boleh masuk neraka, boleh masuk syurga disebabkan dengan binatang juga. Di mana ada seorang perempuan Bani Israel, kan, dia lalu pada satu tempat ada seekor anjing. Seekor anjing yang orang kata dah sampaikan dia tu dah makan macam makan tanah lah, kerana dia punya kehausan tadi, haus sangat. Tak ada makanan, tak ada minuman, sampaikan dia dah menyodok tanah macam tu kerana sangat haus. Maka perempuan tadi dia pun cabut dia punya sepatu dia turun ke dalam perigi, kan, perigi tu agak rendah, kemudian dia cedok air daripada perigi tadi dan dia minum pada binatang tadi, anjing tadi. Tahulah anjing kan, anjing bukan lazah kan. Maka perempuan tadi masuk syurga dengan sebab dia bagi minum je pada binatang. So maknanya binatang pun ada kaitan juga dengan manusia. Dia juga boleh menyebabkan kita masuk syurga dan juga boleh juga menyebabkan kita masuk neraka sebabkan binatang. Apa lagi dengan manusia? Dengan binatang pun menyebabkan kita boleh masuk syurga dan juga masuk neraka, apa lagi dengan manusia yang ada otak, yang ada akal dan ada perasaan dan sebagainya. Binatang apa perasaan dia? Tak ada perasaan. Kita yang ada perasaan. Faham kan? Kemudian yang kelima, Islam juga sentiasa menggalakkan umatnya membina pertolongan
meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, dan tidak dibenarkan berputus asa. Oleh sebab itu apabila manusia ataupun mereka menemui sesuatu kegagalan, maka hendaklah dianggap takdir daripada Allah Ta'ala. Bila timpa kegagalan, hendaklah ada takdir Allah. Baik, kemudian kita masuk hadis yang seterusnya. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin nar bisyahwat, hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannah bil maqarih, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Muslim huffat, huffat badal daripada hujifat, wa huwa bima'nahu ay bainahu wa bainaha hadzal hijab fa iza fa'alahu dakhalaha, fa iza fa'alahu dakhalaha. Apa maksud daripada hadis ini? Hadis ini terima daripada Abu Hurairah juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallam telah bersabda. Apa kata Nabi? Hujibatin nar bisyahwat, neraka itu didindingi dengan perkara-perkara yang diingini oleh hawa nafsu. Neraka itu didindingi dengan perkara-perkara yang diingini oleh hawa nafsu. Wa hujibatil jannah bil maqarih, surga pula didindingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Syurga pula didindingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Baik, hadis ini daripada riwayat pada Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin Muslim, dan sabit dalam satu riwayat daripada Imam Muslim, khufat menggantikan perkataan hujibat. Khufat menggantikan perkataan hujibat. Kedua-duanya mempunyai makna yang sama, iaitu di antara seorang dan di antara neraka dan syurga itu terdapat dinding. Maksudnya apa? Seseorang hamba itu antara neraka dan syurga itu ada dinding. Antara seorang dan antara neraka dan syurga itu terdapat dinding. Maka apabila seseorang itu melakukannya, apa maksud melakukannya? Merempuhnya, masuklah ia ke dalamnya, sama ada neraka ataupun syurga. Bila seorang itu merempuh, dia rempuh benda tu, maka masuklah. Apa makna merempuh tadi? Jadi ni manusia kan, ni dinding dia. Dinding ni maknanya hawa nafsu dia, hawa nafsu, keinginan, yang ini neraka. Jadi bila manusia itu merempuh dinding itu, maknanya dia buat ikut ke hawa nafsu dia, masuk dalam neraka tu. Cerita. Ini kata-kata balaghah lah. Kata-kata balaghah dalam bab balaghah, kan, dalam bab mani, bayan, badik dan sebagainya. Jadi seorang itu, kan, maknanya orang kata hawa nafsu tu diumpamakan seperti dinding. Ini kata-kata balaghah lah tu, kalau siapa mengaji balaghah. Jadi hawa nafsu ni diumpamakan macam dinding. Ini hamba, ini neraka. Ataupun ini suatu benda yang dibenci, kan, oleh hawa nafsu. Yang ini syurga, ini hamba. Jadi mana-mana hamba tadi dia merempuh itu, dia merempuh dinding itu. Kalau dia merempuh itu dinding yang merupakan hawa nafsu, dia rempuh tu, maka dia masuk neraka. Kalau dinding tu bukan hawa nafsu, mana suatu benda yang dibenci oleh hawa nafsu, maka dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham kan? Dia masuk dengan dinding. Hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannah bil maqarih. Di neraka itu didindingi dengan hawa nafsu, syahwat. Sedangkan syurga didindingi dengan maqarih, benda-benda yang orang tak suka. Benda-benda yang kita tak sukalah. Didindingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Apa benda yang dibenci oleh hawa nafsu? Banyak. Solat, hawa nafsu tak suka. Puasa, hawa nafsu tak suka. Semayang sunat, apa benda tak? Hawa nafsu tak suka. Kan, buat kebaikan, semua hawa nafsu tak suka. Kan? Kecuali kalau hawa nafsu tu dah dijinak-jinakkan.
Kerana tingkatan hawa nafsu tu pun banyak juga. Kalau kita mengaji bab hawa nafsu, dia ada nafsu amarah, dia ada nafsu lawamah, dia ada nafsu mulhamah, ada nafsu radiyah, ada nafsu mutmainah, radiyah, mardiyah, mukamalah. Okey, nafsu yang paling teruk nafsu amarah lah. Nafsu memang kerja yang ajak benda tak elok je. Kemudian nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni kan dia tahu benda tu dia didedahkan dengan benda-benda baik, tapi selalu dia kalah. Bukan dia tahu benda tu baik, dia tahu dia ingin nak buat baik, tapi tetap dia selalu kalah. Itu dikatakan nafsu mulhamah kan. Kemudian nafsu lawamah pun macam tu juga. Ada kalau nafsu lawamah ni 50-50. Ada masa dia menang buat baik, ada masa dia kalah buat baik. Lepas tu nafsu mutmainah. Nafsu mutmain tu nafsu yang nak baik lah. Rajin buat baik kan, rajin sembahyang kan. Dia tak suka benda tak eloknya. Kalau dia ajak buat benda tak elok, beli nombor pun benda tak ingin dia dah, tak minat. Jomlah beli nombor kawan ajak kan. Mana tahu kau dapat lah kena sejuta ke modal sikit, modal tak banyak. Tapi biasanya memang banyak, tak kena lah, tu kena. Betul tak? Duit habis. Mana apa saja benda-benda yang tak elok yang di offer oleh kawan dia kan. Itu sebabnya kita tengok dalam bab berkawan, dengan siapa kita berkawan. Kalau kita berkawan dengan benda baik, kawan kita akan offer benda baik. Kalau kita berkawan dengan orang tak elok, dia akan sentiasa offer kita benda tak elok. Kerana seorang tu di atas dengan siapa yang dia berkawan. Baik, dalam hadis riwayat Muslim, hufat menggantikan perkataan hujifat, kedua-duanya mempunyai makna yang sama, iaitu antara seorang antara neraka dan syurga itu terdapat dinding. Maka bila seorang itu melakukannya, maknanya merempuhnya, semasuklah ke dalamnya, sama ada neraka atau syurga. Pengajaran hadis, jalan untuk ke syurga perlu menempuh beberapa kesukaran, iaitu dengan melawan segala kehendak hawa nafsu yang amat susah bagi kebanyakan orang daripada melakukannya. Sesungguhnya untuk ke neraka mudah sekali, iaitu dengan menurut hawa nafsu sahaja yang memang disukai oleh kebanyakan para manusia. Kalau bab hawa nafsu ni banyak di kalangan kita ni copek ya. Apalagi kalau muda-muda kan, muda-muda ni muda lagi start, dia kata kan, tunggulah aku tua dulu. Dah tua so apa pula buat baik, kan ni muda lagi, enjoy start, dia muda lagi kan. Okay. Tu pengajaran hadis tadi. Kemudian kita lihat pengajaran hadis yang terdapat di sini. Okey, faedah hadis. Faedah hadis kata Imam Qurtubi dalam kitab Arab, dia kata hadza min kalamil balik allazi intaha fi balaghah nihayatuhu. Okey, wa zalika annahu masalal makarih bil hijab wa ad-da'il bi syai'in al-muhitu bi allazi la yatasawwalu ila zalika syai' illa ba'da ay yutakhatta. Wa fa'idah hadza tamsil anna jannah la yanalu illa bi qatil mafazir al-maqarah wa bis sabri 'alaiha wa anna an-nar la yunji minha illa bi tarki syahwat. Imam Qurtubi, hadza min kalamil balik, kan, ini adalah satu kalam yang kata yang mendalam lah istilahnya. Balik ni mendalam, maknanya mubalaghah, kan, fil balaghah. Dia termasuk dalam bab balaghah, kan. Sebut dinding tapi dikenai benda lain. Sebut dinding tapi dikenai hawa nafsu. Sebut dinding dikenai juga dengan suatu benda yang tak disukai oleh nafsu, mana ketaatan. Macam tu. Okey. Dan oleh itu kata Nabi masalal makarih bil hijab. Jadi Nabi meletakkan perumpamaan benda-benda yang tak suka itu dengan hijab, dengan dinding, yang mana tidak bersambung sesuatu kecuali sesudah bahawa dia merempuh dia.
Seorang tu tak akan mencapai kepada satu benda di sebalik dinding itu kecuali dia merempuh dia. La yatasawwalu la yatawassalu ila zalika syai' illa ba'da an yatakhatta. Dia tak akan capai benda tu kecuali setelah dia merempuh dia, langgar dia, kan, baru dia masuk sama ada ke syurga ataupun ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wa faedah hadza tamsil, dan mula faedah tamsilan ini anna jannah, sungguh syurga, la yanalu, tidak akan tercapai kecuali dengan, kan, dengan potongan daripada benda-benda yang tidak disukai dan sabar di atasnya, kan. Sedangkan neraka pula dia tidak akan capai kecuali dengan meninggalkan, kan, syahwat-syahwat. Neraka tidak akan ditembus, tidak akan dapat dilepaskan diri kecuali dengan meninggalkan segala hawa nafsu dari syahwat tadi lah. Kalau tak, dia tak masuklah dalam kumpulan tadi. Faham kan tuan? Boleh? Hadis sebelah tu panjang juga ni, nak baca tak? Boleh? Panjang ni. Kita pun dah masuk lebih ni syarah. InsyaAllah cukup sekarang tu kan, 2 hadis. Akan datang ni sebab hadis belakang ni pun panjang juga. Okey, kadang itulah perbincangan kita malam ni. InsyaAllah 2 hadis kita dapat kongsi. Saya buka pertanyaan lah, persoalan. Kalau ada persoalan, dia juga ada. Ada? Tak ada? Tu nak sambung lagi? Cukup? Barulah kata macam ni, leng-leng kan. Leng-leng lagi. Okey. Duk tersandar, tersandar kan, ada kursi tersandar. Okey. Okey, sudah selesai kita punya video, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala arifin. Allahumma faqqina fi din, Allahumma faqqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana la rusulika wa tuzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabbalallahu minkum.